A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin nabiyina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi washabihi wa man walah. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala wa dinan qayyima wa yaqinan shadiqa wa imanan kamila. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Bertemu lagi kita ini, dipanjangkan umur, disihatkan tubuh badan. Bertemu lagi kita hari ini untuk membuat menyambung bacaan bersama surah Al-Isra ayat 18 sampai 27. Ayat 18 sampai 27. Siapa yang ada tafsir Ibn Katsir boleh buka jilid 5, yang PDF dia jilid 5.2. PDF dia jilid 5.2. Semalam kita diakhiri dengan bagaimana Allah berpesan lagi, jangan mungkar, jangan ingkar, jangan mungkar, jangan kufur akan perintah-perintah Allah. Pelbagailah kekufuran, kemungkaran yang dilakukan oleh kaum-kaum Bani Israel. Ingat surah ni sasaran nama ialah surah Bani Israel. Yang Allah maklumkan kepada kita semalam, reminder lagi, banyak kalilah reminder ni. Dan berapa banyak kaum selepas Nuh telah kami binasakan. Senang je kalau Allah nak binasakan kaumnya. Ingat, alhamdulillah, akhir zaman tak ada kaum yang akan dibinasakan. Tak ada. Tak ada. Masa kita ni umat Nabi Muhammad tak ada. Kaum ni maksud dia satu umat Nabi Muhammad lenyap. Tak ada. Pada zaman Rasulullah SAW tu ada hadis sahih mengatakan pada zaman awal kerasulan kat Mekah, orang kafir musyrik datang jumpa Rasulullah. Geng-geng besar ni. Ya Muhammad. Bukan gitulah. Ni ceritalah ya. Bukan mata hadis. Bila saya cerita hadis, cerita je. Saya tak ingatlah matan lafaz-lafaz hadis. Dia kata, ya Muhammad, engkau ni kalau betul lah engkau ni Rasul, pergi cakap kepada Tuhan kau, kau convertkan Bukit Safa. Bukit Safa tu jadi emas, dia kata. Kalau kau convert Bukit Safa tu jadi emas, time tu juga kami ni tak tanya dah. Tak nak berdalih, tak ada apa, kami akan terus memeluk Islam. Macam tu. Jadi kafir musyrik ni minta kepada baginda Rasulullah SAW begitu. Dan sifat Rasulullah SAW ni sayang pada umat dia kan. Sayang, kasih dan tu. Orang baik kan. Rasulullah SAW dia minta dengan Allah. Dia berdoa kepada Allah. Maka turun malaikat Jibril. Turun malaikat Jibril bagi tahu, ya Muhammad, kalau benar yang apa kau inginkan tu tak ada masalah. Macam tu je Allah boleh buat. Betul tak? Allah kata kun fayakun. Boleh je. Tapi dengan satu amaran. Kita ingat balik amaran masa Nabi Isa bagi tahu Hawariyun. Hawariyun minta apa? Siapa ingat? Hawariyun minta, Nabi Isa minta apa pada Nabi Isa? Wahai Isa, kami ni memanglah beriman pada kamu ni, tetapi kami nak tengoklah apa ni mukjizat lebih sikit. Macam tu. Hawariyun minta apa? Makanan special, istimewa. Apa kata Nabi Isa? Baik, janganlah. Sebab biasanya kalau Allah turunkan apa yang kamu minta, kalau kamu mungkar, Allah turun apa? Bala. Betul? Ingat? Samalah. Malaikat Jibril datang kepada Rasulullah SAW, dia kata, ya Rasulullah, kalau nak boleh, tetapi kalau kaum kau ni, orang-orang musyrik ni, dia ingkar, dia mungkar. Allah saksikan, Allah bagi tahu ni. Allah bagi tahu melalui malaikat Jibril, aku akan turunkan bala kepada umat kamu dengan satu bala yang tidak pernah dengar, tak pernah jumpa. Lagi teruk daripada tenggelam, lagi teruk daripada kena terbalik ke apa, lagi teruk. Bila macam tu ya Rasulullah kata tak apalah, tak jadi. Rasulullah doakan supaya ya Allah bukalah hati mereka ni, lembutkanlah hati mereka ini, datangkan hidayah kepada mereka ini. Itulah rezeki kita ni dapat Rasulullah SAW. Kalau tidak, jahanamlah kita hari zamannya. Itu yang semalam. Dan hari ini kita mulakan berkenaan dengan siapa yang minta dunia dapat dunia, tapi tunggu akhirat nanti. Satu bab, kemudian satu bab lagi berkenaan dengan khidmat kita kepada kedua-dua ibu bapa dan kerabat ketika hidup dan ketika mati. Akan dipertunjukkan hari ini apa dia khidmat kita sebagai anak ni, dan ancaman-ancaman untuk kalau kita ni tak berkhidmat dengan betul. Wallahu a'lam. Silakan adik. Ayat 18 sampai 27.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلها آخر لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. Terjemahan. Tiada siapa yang menghendaki kehidupan sekarang duniawi, maka kami berikan baginya di dunia ini apa yang kami kehendaki bagi orang yang kami kehendaki. Kemudian kami sediakan baginya di akhirat neraka Jahannam. Dia akan memasukinya dalam keadaan terhina dan terusir. Dan siapa menghendaki kehidupan akhirat serta berusaha ke arah itu dengan bersungguh-sungguh dalam keadaan beriman, maka usahanya itu akan dibalas dengan baik. Kepada setiap golongan, baik golongan ini yang menginginkan dunia maupun golongan itu yang menginginkan akhirat, kami berikan pertolongan daripada kemurahan Tuhanmu, dan kemurahan Tuhanmu tidak dapat dihalang.
Perhatikanlah bagaimana kami melebihkan sebahagian mereka atas sebahagian yang lain. Dan kehidupan akhirat lebih tinggi darjatnya dan lebih besar keutamaannya. Janganlah Sambil kita berhenti dulu. Sebab penerbit hari ini tak pilih tafsiran kepada ayat 18 ke 21 tu, lebih kepada ayat Allahumma salli ala Muhammad, ayat janganlah kamu mengadakan Tuhan selain daripada Allah, ya. Dan berkenaan dengan bantuan kepada fakir miskin dan sebagainya. Ayat 18-19 tu, ayat 18 tu kita dah faham, ya. 18-19 tu sambungan daripada semalam. Siapa yang menghendaki kehidupan dunia, dia dapat dunia lah. Tapi akhirat nanti. Di akhirat nanti pada ayat yang Allahumma salli ala Muhammad. Dan sesiapa menghendaki kehidupan akhirat serta berusaha ke arah itu dengan bersungguh-sungguh dalam keadaan beriman, maka usahanya itu akan dibalas dengan baik. Dalam tafsir Ibnu Katsir ni diberikan pada kita sebuah hadis riwayat Imam Ahmad meriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha, di mana dia bercerita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dunia ni adalah tempat tinggal bagi orang yang tidak mempunyai tempat tinggal. Maksudnya, dan harta kekayaan bagi orang yang tidak mempunyai harta, dan padanya berkumpul orang-orang yang tidak berakal. Pada ayat waman aradal akhirah tu, barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat, yakni menghendaki alam akhirat dan berbagai kenikmatan dan kebahagiaan yang ada kat sana, dan berusaha ke arah itu dengan bersungguh-sungguh mencari hal itu melalui jalannya sedang ia mengikuti Rasulnya, wa huwa mu'min, sedang dia adalah seorang mukmin, yakni hatinya beriman, mempercayai adanya pahala dan balasan, maka mereka itulah orang-orang yang usahanya akan dibalasi dengan baik. Kita kena ingat, memang semua nak syurga, tapi syurga pun ada pelbagai tingkatan, lapisan. Dikatakan ada 100 tingkatan dalam syurga tu. Pada tingkatan yang tinggi sekali, ada umat syarah, tingkatan yang paling tinggi sekali tu, nak tengok syurga Iliyin, macam langit dengan bumi. Jauh. Itu antara syurga dengan syurga pun dah jauh. Apatah lagi na'udzubillah yang sedang diazab pada neraka yang paling bawah. Dipagar dengan duri, kena bakar dan sebagainya. Itu lagi dah teruk. Jadi tingkatan dan syurga tu banyak. Jadi kita ni bukan saja nak kena berusaha untuk masuk syurga tu, memang sahih dah, wajib dah tu, tapi kena berusaha untuk mendapat tingkatan-tingkatan yang lebih tinggi. Kita dah jumpa lagi tu syurga Adnin. Hari ni dah jumpa syurga Iliyin. Iliyin tu tempat simpannya surat-surat amalan orang yang beriman dan bertakwa. Jangan duduk kat sijin. Na'udzubillah. Sijin tu tempat amalan orang yang tak baiklah. Itu dia, tingkatan-tingkatan dalam syurga, dan balasan yang dijanjikan oleh Allah siapa yang nak kepada akhirat. Bukan yang tak boleh cari dunia tu. Dunia tempat tinggal orang yang tak ada tempat tinggal. Maksud dia bukanlah tak payah nak beli rumah, tak payah nak sedikitkan harta, dah. Bukan itu maksud dia. Carilah dunia, tapi dunia ni kita cari untuk akhirat. Macam sahabat lah, kaya raya, ada kaya raya sampai sekarang dia punya wakaf kan. Tapi semuanya tak terikut. Semuanya boleh pergi pada akhirat. Nanti ujung-ujung kan kita nampak bagaimana sepatutnya kita menggunakan harta kita ni kepada kaum kerabat dan kepada orang yang meminta-minta. Sambung dek. 21. 22. Perhatikanlah bagaimana kami melebihkan sebahagian mereka atas sebahagian yang lain, dan kehidupan akhirat lebih tinggi darjatnya dan lebih besar keutamaannya. Janganlah kamu mengadakan Tuhan yang lain selain Allah. Kelak kamu akan tercela dan terhina. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selainnya, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara mereka atau kedua-duanya sudah sampai usia tua dalam pemeliharaanmu, maka janganlah sekali-kali kamu mengatakan kepada mereka perkataan dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah perkataan yang baik-baik kepada mereka. Nota 471.
Mengucapkan kata kepada orang tua tidak dibenarkan oleh agama. Lebih-lebih lagi mengucapkan kata-kata atau melayan mereka dengan lebih kasar. Dan berbaktilah kepada kedua-duanya dengan penuh kasih sayang dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah kedua ibu bapaku sebagaimana mereka telah mendidikku ketika kecil. Tuhanmu lebih mengetahui apa yang terpendam dalam hatimu. Jika kamu orang yang baik, maka sesungguhnya Dia Maha Pengampun bagi orang-orang yang bertaubat. Dan berikanlah kepada kaum kerabat yang dekat haknya. Begitu juga kepada orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan. Dan janganlah kamu membelanjakan hartamu secara membazir. Sesungguhnya orang-orang yang membazir itu adalah saudara syaitan dan syaitan itu sangat kufur kepada Tuhannya. Baik, Alhamdulillah. Saya tambah sikit lagi. Daripada Ibn Katsir mensyarahkan bagaimana apa makna berbakti kepada kedua orang tua tu. Birrul walidain. Ayat Allahumma salli 23 Ayat 23. Maqada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidain. Wa bil walidaini ihsana, ihsan buat baik. Imma yablughanna 'indakal kibar ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uff. Saya rasa semua dah faham lah ni. Banyak kali dah kita disyarahkan oleh tuan-tuan guru kita bagaimana nak cakap. Ustaz Azli baru ni kan dah syarah pada kita. Wah, cantik syarahannya. Senang kita faham ya. Jaga orang tua ni dia macam pisau dua belah ya. Satu belah senang memotong, satu belah lagi pun memotong juga. Maksud dia nak buat pahala senang, nak buat dosa pun boleh. Jaga. Apabila kita berkhidmat kepada orang tua. Nak cakap pun tak boleh. Tu cantiknya akhlak yang dipertontonkan oleh Al-Quran. Sebab tu akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhlaknya Al-Quran. Saya ulang balik. Ni ulang kaji lah, semua dah hafal lah ni. Hadis-hadis yang nak baca ni ya. Satu hadis riwayat Anas bin Malik bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik mimbar, kemudian diucap amin berapa kali? Adik bocor ni semua dah tahu dah. Rasulullah ucap amin berapa kali? Ada 3 perkara yang diaminkan. Buka mic. Bincang-bincang pagi-pagi ni bagi cerdas. Ada 3 larangan tu. 3 kali. 3 kali. Si ustazah sekolah Arab ni yang menjawab ni. Sekolah Arab lain mana ni senyap. 3 kali, apa dia 3 kali yang Rasulullah SAW aminkan pada ketika ni Rasulullah SAW nak naik mimbar. Saya tak baca teks hadis saya cerita dan sebab nak cepat. Rasulullah SAW nak naik mimbar, 3 kali dia sahabat dengar amin, amin, amin. Baru dia naik mimbar. Khutbah lepas khutbah sahabat tanya, ya Rasulullah, apa kau cakap tadi amin tadi 3 kali? Rasulullah kata, aku didatangi oleh Jibril. Jibril mengatakan, pertama, hina bagi orang yang bila dengar nama Rasulullah SAW, namun dia tak selawat. Ulama kata apa? Afdalnya setiap kali dengar nama baginda Rasulullah SAW, selawat. Jadi selawat terus. Tetapi ada juga pandangan ulama kalau dalam majlis ilmu, yang pertama tu selawat, yang kedua tu tak apalah. Tapi ada baiknya setiap kali dengar nama sabda baginda Rasulullah SAW, kita pujikan Allahumma salli ala Muhammad. Tak ada susahnya kan? Tak ada susah. Jadi selawat. Sebab kita bimbang, takut mendapat hina. Siapa yang berdoa tu? Jibril. Siapa yang mengaminkan? Baginda Rasulullah SAW. Malaikat yang number 1, makhluk yang number 1. Hati-hati. Itu pertama. Yang kedua, hina bagi orang yang masuk bulan Ramadan, keluar sama je. Tak dapat keampunan. Hina. Ini bulan Ramadan jenuh lah kita. Tuan-tuan guru ulang. Bagi ingat bab ni. Mesti hafal dah bab ni. Selesai dah bab Ramadan. Selanjutnya yang ketiga ni bab hadis ni, bab ayat ni lah. Jibril kata hina ni orang yang mendapat kedua atau salah satu orang tua. Ibu bapa ada atau ibu atau bapa salah satu. Namun kesempatan berbakti itu dia tak dapat. Keduanya tidak memasuki syurga. Maksud dia tak masuk syurga dia ni. Sebab apa? Ada kesempatan nak berkhidmat kepada ibu bapa,
dah tua ni, khususnya bila dah tua ni, tapi dia tak berkhidmat. Sebab larangan-larangan tu dah kasarnya tak boleh apa semua ni, maka celaka. Apa hina lah. Hina. Maka Jibril kata ucaplah amin, maka aku ucapkan amin. Jadi kena berkhidmat kepada ibu bapa. Macam mana nak khidmat ni? Sekadarnya lah apa yang kita mampu. Telefon, itu belum cerita sakit lagi, dah sakit tu cerita sakit lah. Menjaga orang tua sakit ni skill kena lebih. Hati kena sabar, mulut kena tutup. Mulut kena tutup. Sebab orang sakit dia macam-macam sebab dia sakit. Yalah dia sakit, dia tua pula tu. Kalau dia nyanyuk lagi lah, dia demam, dia terkencing, dia terbegok apa semua, dia pening apa semua, macam-macam. Macam-macam kan. Macam dia jaga kita masa kecil lah. Kita kecil kan macam-macam hal, melompat sana, melompat sini. Tapi kita bila jaga orang tua, sama juga. Kita perasaan ihsan, kasih sayang tu kena lebih. Siapa yang berpengalaman, dia tahu. Siapa yang tak ada pengalaman, dengar je. Supaya bila tiba masa awak basuh, kalau ada rezeki, ingatlah rezeki ni. Kalau ada rezeki, bukan kita nak orang tua kita sakit dah. Tapi kalau dia rezeki kan, kita dapat jaga orang tua sakit, itu satu nikmat yang Allah bagi. Anak kunci syurga. Anak kunci syurga. Sebuah hadis lagi, riwayat Imam Ahmad, diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh hina, kemudian sungguh hina orang yang mendapat salah seorang atau kedua orang tua di sisinya semasa hidupnya, namun ia tidak memasukkannya ke syurga. Maksud dia, kita tak bimbing orang tua kita, bantu dia, kita tak jaga solat dia apa semua, macam-macam. Kita tak ada usaha lah nak bawa ahli keluarga kita supaya selain daripada jadi ahli keluarga dunia, menjadi ahli keluarga di syurga. Ini bab ni. Ini kena syarah panjang sikit lah bab ni. Kena apa ni, Allahumma salli ala Muhammad duduk, baca-baca lagi kitab-kitab hadis-hadis yang begitu. Saya tutup balik dengan panjang lagi ni, tak baca lagi ringkasan tafsir, tapi saya tutup dengan sebuah hadis lagi di mana hadis riwayat Imam Ahmad daripada Abu Usair, yang ini daripada Malik bin Rabi'ah As-Sa'idi, ia bercerita, ketika aku sedang duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba beliau didatangi oleh seorang kaum Ansar, lalu dia bertanya, "Ya Rasulullah, masihkah ada sesuatu dari bakti kepada orang tuaku yang harus kulakukan setelah keduanya wafat?" Dia tanya, dah mati dah ibu bapa dia. Apa khidmat boleh buat? Baginda menjawab, ya masih ada 4 perkara, iaitu mensolatkan keduanya, solat jenazah. Kedua, memohonkan ampun kedua dosanya, memohon ampunan untuk kedua-duanya. Kita minimum 5 kali sehari, minimum 5 kali sehari. Maka ulama kata, maka kita dah berbaktilah bab tu kepada ibu bapa kita yang dah meninggal. Yang ketiga, melaksanakan janjinya kalau ada, dan menghormati sahabat keduanya serta menyambung tali silaturahim yang engkau tidak akan mempunyai hubungan silaturahim kecuali melalui keduanya. Demikian itulah yang masih tersisa dari bakti kepada orang tua yang harus kamu lakukan setelah keduanya wafat. Kita solatkan, kita mohon keampunan dosa. Kalau dia ada wasiat, kalau kita ada berjanji, kalau dia ada berhutang, kita selesaikan. Dan kita sambungkan silaturahim. Pergi cari kakak dia, abang dia, mak dia, kalau ada lagi, kawan baik dia. Kawan baik dia. Sambungkan silaturahim. Wallahu a'lam. Baca lagi lah bab ni, berkhidmat kepada ibu bapa, sebab bab ni penting sangat sebab dia, macam saya kata, pisau 2 belah kerat dapat pahala pun boleh, naik ke atas dapat dosa pun boleh. Jadi kena hati-hati sikit bab ni. Sambung dek tafsir Jalalain. Sorry makan masa sikit ni. Tafsir Jalalain. La taj'al ma'allahi ilahan akhara fataq'uda mazmuman makhzula. Janganlah kamu adakan Tuhan yang lain di samping Allah agar kamu tidak tercela dan terhina sehingga tiada yang menolongmu. Wa qada rabbuka, dan Tuhanmu tidak memerintahkan illa ta'budu illa iya supaya jangan menyembah kecuali kepadanya. Wa bil walidaini ihsana, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada
Dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapamu dengan sebaik-baiknya, iaitu dengan berbakti kepada kedua-duanya. Imma ya balughanna indakal kibaro ahaduhuma. Jika salah seorang di antara kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu. Au kilahuma, atau kedua-duanya. Fala taqul lahuma uffi. Maka janganlah kamu sekali-kali mengatakan kepada kedua-duanya. Lafaz ini dapat dibaca uffin dan uffan atau uffi dan uffa. Lafaz ini adalah masdar yang artinya celaka dan sial. Wala tanharhuma, dan janganlah kamu menengking atau mengherdik mereka berdua. Wa kullahuma qawlan karima, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia atau perkataan yang baik dan sopan. Tafsir At-Tabari. Seolah Allah Subhanahu Wa Taala berfirman kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, janganlah engkau hai Muhammad menjadikan sekutu untuk Allah dalam ketuhanannya dan dalam peribadatannya. Namun ikhlaslah beribadah kepadanya. Esakanlah ketuhanannya. Sungguh tiada Tuhan selain daripadanya. Jika engkau menjadikan Tuhan selain daripadanya bersamanya, beribadah kepada selain daripadanya dengannya, maka engkau akan duduk tercela. Maksudnya, engkau tercela kerana telah menghilangkan rasa syukur kepada Allah atas nikmatnya yang diberikan kepadamu dan kerana menjadikan rasa syukur itu untuk pihak yang tidak memberimu kebaikan. Juga kerana engkau menyekutukan pujian ke atas zat yang tidak ada sekutu dalam memberikan nikmat kepadamu. Lalu engkau tertipu kerana Rabbmu telah menyerahkanmu kepada pihak yang melakukan kejahatan kepadamu. Dan jika Rabbmu yang menjadi penolong bagi orang-orang yang setia kepadanya telah menyerahkanmu, maka tiada yang menolong dan membelamu selain daripadanya. Ayat ini diturunkan bukan setakat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi juga untuk semua hamba-hamba Allah yang berkewajipan melaksanakan syariat Islam. Riyadhus Salihin. Daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang tertimpa kemiskinan lalu menampakkannya kepada manusia, maka kemiskinannya tidak akan hilang. Dan siapa yang menampakkannya kepada Allah, maka Allah akan mempercepatkan kekayaan baginya, baik dengan kematian yang segera atau dengan kekayaan yang cepat. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi. Dan dia berkata hadis ini hasan. Hadis ini memberikan beberapa pengertian, antaranya satu, dorongan untuk sabar di dalam kesulitan hidup dan tidak menyandarkan kesulitan itu kepada manusia. Dua, anjuran kepada manusia yang ditimpa perkara yang sulit agar memasrahkan jalan keluarnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tiga, supaya manusia berpaling daripada bersandar kepada selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala dalam permohonan yang sebenarnya atau menghilangkan kesulitannya. Empat, sesiapa yang bersandar
kepada selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia telah sesat. Sesiapa yang memuliakan selain daripada Allah, maka dia telah hina. Sesiapa yang mempercayakan urusannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia tidak akan tergelincir dan tidak akan sesat. Hadis Nabawi. Daripada Abdullah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang ditimpa kemiskinan kemudian dia meminta penyelesaiannya kepada manusia, maka tidak akan ditutupi. Dan sesiapa meminta penyelesaiannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, nescaya Allah akan cepat memberinya kekayaan, baik lambat atau cepat, atau kekayaan yang cepat. Hadis riwayat Ahmad. Hadis Qudsi. Daripada Imran bin Husain, ketika turun firman Allah Subhanahu Wa Taala, wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu, sungguh goncangan hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang sangat besar. Ingatlah pada hari ketika kamu melihatnya goncangan itu. Surah Al-Hajj ayat 1 hingga 2. Ayat ini turun ketika baginda dalam perjalanan. Tanya baginda, tahukah kamu hari apa itu? Jawab mereka, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Baginda bersabda, itulah hari ketika Allah berfirman kepada Adam, utuslah utusan-utusan neraka. Adam bertanya, wahai Rabb, apa maksud utusan-utusan neraka itu? Allah menjawab, 999 orang masuk neraka sedangkan 1 orang masuk syurga. Mendengar itu, kaum muslimin pun menangis. Rasulullah bersabda, beramallah dengan istiqamah dan usahakanlah untuk selalu benar. Hadis riwayat At-Tirmizi yang ringkas, dengan ringkas. Baik, alhamdulillah, alhamdulillah. Bimbang kita dan tengah hadis kursi itu 999 orang akan masuk neraka, alhamdulillah, sedangkan 1 orang masuk syurga. Susah kita ni ya. Perjalanan kita masuk syurga susah. Kita dah baca dah hadis panjang. Malaikat Jibril tengok syurga lawa, tapi bila syurga dipagar dengan benda-benda maksiat dan sebagainya, Malaikat Jibril bimbang, tak ada orang masuk syurga. Bila neraka, Malaikat Jibril tengok neraka, takut dia, pasti tak ada orang masuk neraka. Bila neraka dihias dengan benda yang nafsu suka, Malaikat Jibril kata bimbang, semua orang masuk neraka. Na'udzubillah. Betul lah. Dalam hadis kursi ni 999 orang masuk neraka, sedang 1 orang dia masuk syurga. Satu tu nak kita lah. Jadi macam mana usaha kita ni kan? Masing-masing tengoklah ya. Muhasabah diri masing-masing, apa dia usaha kita nak jadi seorang. Seorang daripada 999, ratusan dia tu kan. 1/1000. 1/1000. Ada muka kita ni ada cak ahli syurga dia. Kegamuknya kalau lah mati hari ni ya, Muhammad Asri ni ya, mati yang cakap ni kan. Pandai ingat cakap ni kan. Ada cak ke Muhammad Asri ni masuk syurga hari ni kalau mati. Kalau mati anytime. Kita kena tanya gitulah. Jangan tanya bila dah tua, nanti aku 40 besok aku tanyalah. Nanti bila aku sakit besok aku tanyalah. Ada masa tengah segar melompat-lompat ni kan. Comel-comelnya belaka ni, belum gedebak lagi macam saya ni. Nak tengok. Kalau kita matilah hari ni ya. Turun tangga kan kelepak. Ni enggak memaksiri kan. Ahli syurga ke macam mana? Itu tanya diri sendiri. Tanya diri sendiri, muhasabah diri sendiri. Bukan kerja je ada KPI. Kita punya amalan ni pun kena ada KPI. Kena tengoklah masing-masing. Ya, wallahualam. Bukan sia-sia kita baca hari-hari, tapi kita kena faham, ambil iktibar. Amal, sampaikan. Faham, ambil iktibar, amal, dah sampai. Itulah kerja kita. Jangan duk baca, ya. Tadabbur, tapi tak buat, tak amal, tak terasa hatinya. Balik rumah kan tegil lagi mak ayah. Kenapa masuk ni? Macam-macam, saya tak pandai. Ustaz Azli baru ni cerita sudah terdengar ya. Jaga ya. Wallahualam. InsyaAllah besok kita sambung lagi berkenaan macam mana kita nak berkhidmat
kepada kaum kerabat, kaum kerabat. Kalau ada kaum kerabat yang meminta-minta tapi kita tak mampu masa nak bagi tu, macam mana kita nak mengatakan tak mampu, tak boleh, macam mana? Ini akhlak-akhlak dia yang Allah ajar pada kita. Orang minta dengan kita, kita tak mampu nak bantu, macam mana cara dia? Dalam hati kita, penetapan hati kita macam mana? Tak payahlah. Dalam hati kita macam mana? Kita kena mengharapkan sesuatu. Besok kita tengok sesuatu tu apa, balik pada Allah. Mengharapkan rahmat Allah. Hari ni ya Allah aku tak mampu nak tolong ni, tapi ya Allah bagikan aku rezeki supaya nanti aku mampu nak tolong. Besok kita jumpa Ini semua bab akhlak ni bab akhlak Allah dah ajar pada kita. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya musarrifal qulub, ya musarrifal qulub, sarif qulubana ala ta'atik. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati kami ini ya Allah, tetaplah sentiasa kami dalam keadaan keimanan, ketakwaan dan berada pada landasan yang benar ya Allah. Ya musarrifal qulub, sarif qulubana ala ta'atik. Ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. InsyaAllah sihat tubuh badan kita, panjang umur. Kita jumpa lagi besok dengan sambungan ayat 28 insyaAllah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.